Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita sambung lagi sebatian karbon. Tajuk 5.3 alkohol. Apakah itu alkohol? Iaitu sebatian karbon organik. Maksudnya berasal daripada benda hidup yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan juga oksigen. Jadi nak hasilkan alkohol ni melalui proses penapaian, iaitu dengan menggunakan tindakan yeast terhadap makanan yang mengandungi glukosa ataupun kanji. Contohnya gula, jus anggur, jus apple, tebu, beras, gandum, ubi dan juga barley. Kalau kita nak buat kat rumah pun boleh juga. Kalau kita buat donat, kita tambahkan yeast dengan air gula. Kemudian kita biarkan sekejap. Jadi yang terhasil itu ialah etanol. Kemudian proses penyediaan alkohol ni iaitu dalam proses penapaian. Apa yang berlaku ialah enzim zinase dalam yeast ini dia akan menukarkan glukosa menjadi etanol dan juga karbon dioksida. Sebab tu kalau kita buat donat ke roti ke kita letak yeast. Sebab apa? Sebabnya kita nak menaikkan adunan tu. Macam mana adunan tu boleh naik? Disebabkan oleh yang inilah karbon dioksida ni. Itu yang menyebabkan ada ruang-ruang ataupun rongga-rongga di dalam dough kita tu. Okey, kita nak tengok eksperimen 5.4 iaitu penghasilan dan penulinan etanol. So dalam eksperimen ni tujuan dia ialah untuk menghasilkan etanol tulen melalui proses penapaian dan juga penyulingan. Kita nak hasilkan etanol ni melalui proses penapaian dan selepas kita dapat etanol, kita nak tulinkan dia dengan menggunakan kaedah penyulingan. Eksperimen yang pertama ini untuk penghasilan etanol. Sediakan susunan radar seperti yang ditunjukkan dalam rajah. So dalam ini apa yang ditambahkan ialah yeast ditambahkan dengan larutan glukosa. Kemudian radas ni dibiarkan sehingga 2 hingga 3 hari dan rekodkan perubahan. So, kalau kita buat dekat mak-mak tak sampai sehari pun kita dah boleh nampak hasil dia. Pemerhatian apa yang berlaku ialah asalnya larutan glukosa ni warna dia jernih. Bila kita tambah yeast dia akan bertukar menjadi keruh. Kemudian air kapur ni asalnya jernih. Selepas kita biarkan beberapa jam, air kapur ni tadi dia akan menjadi keruh. Kenapa? Inference dia sebabnya ialah kenapa air kapur ni menjadi keruh? Sebabnya gas karbon dioksida terbebas. Gas karbon dioksida dia menyebabkan air kapur menjadi keruh. So kalau kita nak uji kehadiran gas karbon dioksida, kita guna air kapur. So kalau air kapur yang jernih boleh bertukar menjadi keruh, maksudnya apa yang hadir itu ialah gas karbon dioksida. Okey, dalam eksperimen B ni pula untuk proses penulinan alkohol. Alkohol yang kita dapat pada eksperimen A tadi itu apabila glukosa tambah dengan yeast dia menghasilkan alkohol dalam proses penapaian tadi. Jadi hasil penapaian tadi tu kita kena tulinkan, barulah kita dapat alkohol yang tulen. Jadi macam mana nak tulinkan hasil penapaian tadi? Panaskan hasil penapaian dengan perlahan. So ini dalam ni hasil penapaian dipanaskan dengan perlahan. Kemudian bila dipanaskan, alkohol ni tadi dia cecair. Bila dia cecair dipanaskan melalui proses pendidihan dia akan bertukar menjadi wap. Jadi wap ni tadi dia tak boleh keluar ke atas sebab bertutup. Jadi dia akan masuk dalam ni lah, dalam kondenser libid ni tadi. Kemudian alirkan air pilih ke dalam kondenser libid. Jadi air pilih ni dialirkan ke dalam kondenser libid, masuk dari bawah. Kenapa masuk dari bawah? Sebab kalau kita masuk dari atas, dia terus keluar ke bawah. Tapi kalau kita masuk dari bawah, dia akan penuh dulu kat dalam ni semua, dia dah bertakung, baru yang lebihan tu baru dia keluar ke atas. Sebab kita nak penuhkan dalam kondenser libid ni dengan air. Kenapa nak penuhkan air dalam kondenser libid ni? Sebab kita nak sejukkan wap yang terhasil tadi tu. So apabila hasil penapaian tadi, alkohol tadi tu dipanaskan, dia jadi wap, dia masuk kat sini. So bila dia masuk kat dalam kondenser libid ni, tadi dia ada air paip dekat luar, kat bahagian luar dia ni. Jadi air paip ni fungsinya ialah untuk menyejukkan wap tadi tu. So, bila wap tadi tu dia sejuk, berlakunya proses kondensasi. So wap
akan berubah menjadi cecair. Jadi hasil sulingan kita dalam bentuk cecair. Jadi kita kumpul hasil sulingan dalam kedalam kon. Kena perhatikan warna, bau dan juga takat didih hasil sulingan yang dikumpul. Jadi hasilnya ialah cecair yang tidak berwarna dan juga berbau alkohol. Dan takat didihnya ialah 78 hingga 80. Jadi kita akan tengoklah kat sini termometer ni. Takat didihnya ialah 78 hingga 80 darjah Celsius. Jadi kalau dia mendidih pada suhu 78 hingga 80 darjah Celsius, itu ialah alkohol. Kalau lebih tinggi daripada tu, maksudnya bukan alkohol lah. Jadi kalau 100 bukan takat didih alkohol. 100 ialah takat didih bagi air. Jadi kalau alkohol, takat didihnya lebih rendah daripada air, iaitu 78 hingga 80 darjah Celsius. Jadi inference daripada pemerhatian kita di atas ni ialah sejenis alkohol iaitu etanol terhasil. Kemudian galeri info, penapaian berlaku ke atas karbohidrat. Okey, soalan dalam buku express muka surat 63. Namakan proses-proses yang berlaku dalam aktiviti A dan B. Aktiviti A tadi ialah aktiviti di mana yeast ditambahkan ke dalam larutan glukosa untuk menghasilkan alkohol. Okay, jadi aktiviti itu namanya ialah penapaian. Jadi proses penapaian untuk menghasilkan alkohol. Kemudian aktiviti B, alkohol yang terhasil pada aktiviti A tadi ditulinkan menggunakan proses penyulingan. Kemudian yang kedua, mengapakah yeast digunakan dalam aktiviti A? Sebab yeast mengandungi enzim zinase yang dapat menguraikan glukosa. Okey, nombor 3. Daripada inference anda, lengkapkan persamaan perkataan untuk mewakili proses penapaian. Okey, glukosa diuraikan oleh enzim zinase yang terdapat dalam yeast menjadi etanol tambah karbon dioksida. Okey, ataupun enzim zinase menukarkan glukosa menjadi etanol dan karbon dioksida. Yang keempat, bulatkan makanan lain yang boleh digunakan untuk menggantikan larutan glukosa dalam aktiviti ini. So, kita tahu tadi proses penapaian ni boleh berlaku ke atas bahan yang mengandungi glukosa ataupun makanan yang berkanji. Jadi contoh-contoh makanan yang berkanji ataupun mengandungi glukosa ialah jus nanas, ubi kayu dan juga jus anggur. Okey, kita tengok soalan nombor 5. Berdasarkan aktiviti ini, nyatakan definisi secara operasi bagi penapaian. Okey, selepas perkataan bagi ni ada perkataan penapaian. Jadi kita mulakan ayat kita dengan inilah penapaian. Okey, penapaian ialah, wajib tulis. Penapaian apa? Penapaian ialah proses yang menyebabkan, kita sambung dengan pemerhatian, apa yang berlaku ialah yang menyebabkan air kapur menjadi keruh. Macam mana air kapur ni jadi keruh? Apabila yeast ditambah dalam glukosa. Ini ialah definisi secara operasi. Dan nombor 6, carta ahli di bawah menunjukkan langkah-langkah untuk memperoleh etanol tulen daripada larutan glukosa. Ia namakan proses P dan Q. Larutan glukosa melalui proses P menghasilkan etanol daripada larutan glukosa, nak tukar jadi etanol ni melalui proses penapaian. So barulah dapat alkohol etanol ni tadi. Kemudian dah jadi alkohol iaitu etanol ni tadi, nak dapatkan etanol tulen mestilah melalui proses penyulingan. Kemudian nombor 7, mengapakah etanol tulen dapat disuling keluar dalam aktiviti B? Sebab apa? Sebab takat didih etanol dia lebih rendah daripada takat didih air. Iaitu tadi berapa? 78 hingga 80 darjah Celsius. Jadi kita kena sentiasa tengok pada suhu. Pada suhu 78 hingga 80, apa yang keluar itu ialah alkohol. Jadi pada waktu itu alkohol mendidih dan dia dapat diasingkan. Okey, nombor 8, tandakan right unsur-unsur yang terdapat dalam suatu alkohol. Tadi kita dah bincangkan itu karbon, hidrogen dan juga oksigen. Okey, tandakan right 1 contoh lain alkohol. Tadi etanol, dalam eksperimen A tadi etanol yang dihasilkan. Okey, contoh lain ialah metanol. Okey, kesimpulan, etanol dapat disediakan melalui proses penapaian dan dapat ditulenkan melalui proses penyulingan. Okey, sifat-sifat fizik dan sifat kimia alkohol. Sifat fizik alkohol iaitu tidak berwarna, cair pada suhu bilik, mempunyai bau yang tersendiri dan takat didihnya meningkat apabila bilangan atom karbon meningkat. Jadi semakin banyak atom karbon dalam suatu alkohol tu,
dia punya takat didih dia meningkat. Dan sama juga dengan dia punya keterlarutan dalam air dia. So, semakin banyak bilangan atom karbon, maka dia punya keterlarutan dalam air dia berkurang. Jadi maksudnya dia lebih sukar untuk larut dalam air. Okey, yang ini ialah eksperimen untuk menguji ciri-ciri alkohol. Yang pertama ni, masukkan sedikit etanol ke dalam air. Jadi bila etanol ni dimasukkan dalam air, dia tidak ada lapisan yang terbentuk. Maksudnya dia hanya terjadi satu lapisan saja. Contoh kalau kita masukkan campukan air dengan minyak, dia akan membentuk dua lapisan. Tapi kalau etanol ni kita masukkan dalam air, dia tak membentuk dua lapisan. Dia hanya satu lapisan saja terbentuk. Kenapa satu lapisan saja terbentuk? Sebabnya ialah etanol larut dalam air. Jadi etanol larut dalam air. Jadi inference dia ialah alkohol larut dalam air. Kemudian etanol ni tadi dibakar. Okey, letakkan sekeping kertas suras di atas nyalaan itu. So yang ini etanol, kemudian kita bakar etanol ni dan dekat atas ni kita letakkan selai sekeping kertas suras. Okay, jadi apa yang berlaku ialah etanol ni dia mudah terbakar dengan nyalaan biru tanpa jelaga. Jadi warna api dia ni warna biru dan dia tidak ada jelaga. Jadi maksudnya kalau kita letak kertas suras ke atas ni tadi, kertas suras ni tadi dia tak jadi hitam. Tapi cuba kalau kita hidupkan pelita panjut tu, kita letak kertas suras ke atas pelita tu, atas api pelita, kertas tu akan jadi hitam. Sebab apa? Sebabnya dia banyak jelaga. Tapi kalau alkohol ni, dia terbakar dengan nyalaan warna biru dan tidak ada jelaga. Okay, inference, takat didih alkohol rendah, alkohol mudah terbakar dalam udara. Okey, untuk eksperimen C ni tadi, alkohol iaitu etanol ni tadi ditambahkan dengan asid organik. So kalau asid organik ni dia ada oik kat belakang dia ni. Asid organik yang digunakan dekat sini ialah asid etanoik. Jadi alkohol tambah dengan asid organik, kemudian ditambahkan dengan beberapa titik asid sulfurik pekat ni sebagai mangkin. Mangkin ni maksudnya untuk mempercepatkan kadar tindak balas. Okay, jadi apa yang terhasil ialah apabila dia dididihkan selama beberapa minit, bau wangi terhasil dan campuran itu dia tidak larut dalam air. Jadi inference sebabnya kenapa bau wangi terhasil itu alkohol bertindak balas dengan asid organik untuk membentuk ester. Jadi apabila alkohol tambah dengan asid organik ni, apa yang terhasil ialah ester. Okey, perbincangan buku SPS muka surat 65. Pembakaran etanol menghasilkan gas yang mengeruhkan air kapur. Okay, dan titisan tidak berwarna yang menukarkan kertas kobalt klorida daripada biru kepada merah jambu. Jadi maksudnya bila etanol ni dia dibakar, pembakaran etanol. Jadi etanol tambah dengan oksigen lah sebab dia dibakar. Jadi etanol tambah oksigen menghasilkan karbon dioksida iaitu gas yang mengeruhkan air kapur. Okay, dan juga air. Jadi titisan tidak berwarna ni yang menukarkan kertas kobalt klorida daripada biru kepada merah jambu ni menunjukkan wujudnya kehadiran air. Sebab apa? Kertas kobalt klorida ni dia sangat sensitif terhadap air. Jadi kalau ada air, kertas kobalt klorida ni dia akan bertukar warna daripada biru kepada merah jambu. Okay, nombor 2, namakan proses yang berlaku dalam aktiviti C tadi apabila etanol ditambahkan dengan asid organik menghasilkan ester. Jadi nama proses ni ialah proses pengesteran. Okay, lengkapkan persamaan perkataan untuk mewakili proses yang dinamakan di 2A ni tadi. Alkohol tambah asid organik dengan menambahkan sedikit asid sulfurik pekat sebagai mangkin. Yang terhasil ialah ester dan juga air. Okay, ciri-ciri lain bagi alkohol iaitu dia mudah meruap dan dia juga mudah terbakar. Okey, kegunaan alkohol dalam kehidupan harian yang pertama sebagai bahan habis sebab dia mudah terbakar. Kemudian sebagai dalam bidang perubatan, okay, sebagai antiseptik dan disinfektan. Macam sekarang ni kita guna hand sanitizer untuk membunuh mikroorganisma. Kemudian dalam bidang kosmetik juga untuk menghasilkan minyak wangi dan sebagainya. Kemudian dalam industri
Dia digunakan untuk penyediaan pelbagai jenis bahan industri seperti cecair pencuci dan juga makanan. Jadi alkohol ni dia boleh bertindak balas dengan asid organik untuk menghasilkan ester. Jadi ester ni yang digunakan dalam pemprosesan makanan, kosmetik, cat dan sebagainya. Sebab ester ni dia boleh dijadikan sebagai penambah perisa dan juga memberikan bau yang wangi. Okey, tandakan erat kegunaan alkohol sebagai antiseptik, sebagai pelarut organik, sebagai bahan api, menghasilkan minuman beralkohol dan juga menghasilkan perisa tiruan. Okey, bulatkan kegunaan ester. Ester sebagai perisa makanan dan juga untuk membuat minyak wangi. Okey, kesan pengambilan alkohol secara berlebihan. Okey, pengambilan alkohol yang berlebihan ni boleh menyebabkan ketagihan. Jadi ketagihan ni biasanya boleh menimbulkan masalah sosial dalam keluarga dan juga mengganggu ketenteraman masyarakat. Okay, jadi orang yang mengambil alkohol secara berlebihan ni lazimnya dia mabuk dan menimbulkan banyak masalah seperti pemanduan yang berbahaya dan juga pergaduhan. Jadi ibu mengandung yang mengambil alkohol ni dia juga boleh menyebabkan kecacatan pada bayi yang dikenali sebagai sindrom fetal alkohol. Jadi bayi dengan sindrom fetal alkohol ni dia mempunyai kepala dan otak yang bersaiz kecil. Mukanya tidak normal dan juga pertumbuhannya terbantut. Ini jadual kesan buruk pengambilan alkohol secara berlebihan terhadap kesihatan. Yang pertama kepada otak. Okay, kesannya boleh menyebabkan kerosakan sel otak, koordinasi dan sistem saraf terjejas. Jadi menyebabkan keseimbangan terganggu dan sukar untuk menganggar jarak. Jadi kalau mata penglihatan jadi kabur. Paru-paru, kadar pernafasan meningkat. Okay, pada jantung menyebabkan kadar degupan jantung meningkat. Jadi kalau kadar degupan jantung meningkat menyebabkan tekanan darah tinggi. Okay, kemudian perut. Kerengsaan pada dinding perut menyebabkan pendarahan dan ulcer. Boleh menyebabkan ulcer dalam perut. Okay, hati, kerosakan sel hati mati dan mengeras ataupun sirosis dan juga kanser hati. Okay, ginjal, merosakkan ginjal akibat terlalu aktif menyingkirkan bahan buangan. Kemudian undi kencing, pembuangan air kencing yang lebih kerap. Okay, kesan-kesan alkohol terhadap kesihatan yang diambil secara berlebihan menyebabkan sesak nafas, melambatkan gerak balas sadar rangsangan, merosakkan sel-sel hati dan menyebabkan sirosis hati, menjejaskan koordinasi otak dan keseimbangan badan, menjejaskan pemikiran, pendengaran, penglihatan dan percakapan, mengakis dinding dalam perut dan menyebabkan gastrik atau ulcer, meningkatkan kadar degupan jantung dan juga tekanan darah tinggi. Okay, kesimpulan, alkohol larut dalam air, mudah terbakar dan bertindak balas dengan asid organik untuk menghasilkan ester. So, ini ialah ciri-ciri alkohol lah. Ciri alkohol yang pertama ialah alkohol larut dalam air. Yang kedua, alkohol mudah terbakar. Dan yang ketiga, alkohol bertindak balas dengan asid organik untuk menghasilkan ester.